Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Malam ni insya-Allah kita baca surah baru, iaitu surah Al-Infitar. Muka-muka surah 587. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Alhamdulillah. Surah Al-Infitar, dia dalam satu hadis Nabi itu, kalau kita nak tengok suasana hari kiamat sebagaimana depan mata kita, baca dan fahamlah 3 surah, iaitu Al-Insyiqaq, At-Takwir dan Al-Infitar. Ada tiga ni dia cerita bab apa? Bab suasana hari kiamat. Nah, surah-surah terakhir Al-Quran ini dia bincang bab hari akhirat, hari akhirat, yakni perkara tauhid yang nak dibincangkan dalam ayat-ayat terakhir, ayat mufassal atau muqaddam ini ialah perkara mengenai akhirat. Pasal apa? Pasal kebanyakan orang Arab jahiliah dia tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan semula. Dia kata bila kita mati macam binatang tu, bila kita mati macam tu je. Itu pasal dia orang tak ada kitab. Jadi Allah menurunkan kitab surah-surah yang awal-awal dahulu untuk memperbetulkan akidah orang Arab jahiliah ini, ialah hari kebangkitan pasti berlaku. Jadi perkara pokok yang nak cerita dalam surah Al-Infitar ini ialah adanya hari kebangkitan semula. Maknanya Allah nak supaya kita yakin. Untuk orang Arab jahiliah dia tak percaya. Tapi untuk kita orang yang mengaku mukmin ini, yang mengaku Islam ini, kita percaya tapi tak yakin. Percaya kita akan mati, percaya kita akan ada bangkit semula, tetapi kita tidak buat persiapan untuk pergi ke hari akhirat. Ini yang nak tekannya.
Jadi bila kita baca ayat-ayat yang semacam ini, maka menambah keyakinan kita. Berulang-ulang pun tak apa. Kadang-kadang bila kita lupa tadabbur, boleh seminggu, 2 minggu, akan hilang. Keyakinan akan hilang. Nak datang yakin, nak datang percaya, nak datang kita berusaha ikhtiar, kita kena selalu sangat bertadabbur ayat Al-Quran. Jangan lupa, jangan alpa walaupun satu hari untuk baca ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah bila kita baca, barulah Allah buka hati kita untuk ada perasaan gerun. Perasaan gurun untuk pergi ke hari akhirat, maka kita pun membuat persiapan. Surah sebelum ini, iaitu surah macam Abasa ke Al-Insyiqaq ke Takwir ke, dia bincang bab apa? Dia bincang bab adanya hari bangkit semula, maka manusia ini terlalu takut nak pergi hari bangkitan semula tu. Pasal apa? Takut nak jumpa anak kita, isteri kita, kenalan-kenalan kita, takut pahala kita habis. Pasal atas dunia ini kita tak peduli kepada mereka. Kita tak ajak mereka baca Quran, tak ajak mereka belajar Al-Quran, tak ajak mereka duduk bertadabbur. Maka kita khawatir bila pergi di sana, mereka akan tuntut pahala kita. Dia takut nak pergi. Jadi bila mana perasaan takut tu? Bila Allah bangkitkan semula daripada kubur. Sekarang ini mungkin kita takut. Bila Allah bangkitkan semula daripada kubur, ketika itu perasaan takut dengan saudara-saudara kita, mak bapak kita semua, kita ada perasaan takut. Setakat tu ayat sebelum ini. Ayat malam ini Allah nak ceritanya bila adanya hari bangkit semula, maka di situ bila jatuh hukuman, kita akan jumpa dengan amalan kita. Atas dunia ini kita buat jahat, kita akan jumpa dengan kejahatan kita tu. Kita buat baik, kita akan jumpa dengan kebaikan kita tu. Jadi sejauh mana kita buat atas dunia ni, bila kita mati, dibangkitkan semula, maka ketika itu disabitkan kita masuk syurga ke neraka ke, maka kalau masuk neraka jahanam, kita tak ada ruang nak keluar lagi. Allah nak cerita di sini dakwa ataupun perkara pokok yang surah kita nak baca hari ini ialah bila kita keluar masuk neraka jahanam, akibat kita lalai leka atas dunia ini, tak nak, sangat malas sangat nak bertadabbur Al-Quran, malas sangat nak dengar kata-kata Allah, maka sebagai hukuman Allah membamkan kita ke dalam neraka. Maka dalam ayat yang ke dakwa dia ayat ke-16 tu. Ayat yang ke-16. Apa dia? Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka menderita mereka sentiasa berada azab yang kekal selama-lamanya. Wa ma hum anha bighaibin, dan tidaklah mereka daripadanya dapat keluar daripada neraka jahanam, pasal di sana darul jazab, hukuman saja. Walaupun sana kita menangis, kita makan tangan kita, kita menjerit, buat segala-galanya lah, minta dengan Allah nak keluar sekejap je, nak keluar, wahai Allah, aku nak keluar ke dunia sekejap je. Nak untuk apa? Nak memperbetulkan amalanku. Tak kisahlah nak baca Quran ke, nak berinfak ke, nak solat ke, apa-apa saja kita minta dengan Allah, nak kembali sekejap je, nak memperbetulkan amalan. Tapi tak ada dah, sana tidak ada esok bagimu ketika saat itu. Tak ada dah, itu hukuman saja. Pasal jadi bila kita baca ayat macam ni, untuk kita beringat. Supaya apa? Supaya kita berwaspada sekarang ni bila kita dengar kata-kata Allah dalam surah ini, kita pun berikhtiar beramal sebagaimana suruhan dia, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya dakwa. Dakwa dia nak ceritanya bila kita mati, kita akan jumpa dengan amalan kita. Nak kata nak, kita kena jumpa. Maka bila amalan kita tak betul atas dunia, maka di sana sabit dengan kita melakukan kesyirikan, kita melakukan dengan perkara-perkara bid'ah, maka Allah kata kekal dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada ruang nak meloloskan diri. Tak ada orang boleh tolong kita, ayah kita ke, mak kita ke, kawan kita ke, tak ada. Sana nafsi-nafsi atas amalan-amalan kita saja. Jadi semoga Allah pilih kita termasuk orang yang beramal atas dunia sekarang ni, dan dengar apa kata-kata Allah supaya kita boleh beramal dengan ayat-ayat Allah tersebut. Baru kita boleh bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minum air dulu. Kita buat santai lah, santai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat 587, surah Al-Infitar.
Izas sama'u fatarat. Ini ayat pertama ini ayat apa ni? Ayat suasana kiamat. Nabi kata tadi, nak tengok kiamat di depan mata kita, dengar ayat macam ni. Bagaimana suasana dia? Izas sama'u fatarat. Apabila langit terbelah. Tiba-tiba tengok langit terbelah. Maka di sini ialah selepas athur ataupun sangkakala pertama dibunyikan. Bunyi saja, langit terbelah. Tengok sekukuh-kukuh langit tersebut, bila Allah perintahkan dia untuk kiamat dengan athur bunyi sangkakala tadi, maka terbelah. Ayat lain pecah. Ayat lain letak berbagai-bagai bentuk lah. Ayat lain terbuka langit macam tembaga kekuningan, pecah dia. Yang kedua, wa izal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berguguran. Tafsir mengatakan macam planet-planet. Semua planet jatuh. Cuba bayangkan, bumi kecil. Matahari, bulan, bintang besar pada bumi. Bagaimana keadaan ketika itu bila dia jatuh ke bumi? Apa jadi? Tapi dalam hadis, kita orang beriman dah tak ada semua dah. Allah matikan semua dah kita orang beriman. Orang yang boleh mengucap la ilaha illallah, orang boleh baca Al-Quran, hari kiamat Allah tak sanggup. Allah tak bagi dia lihat. Pasal dahsyat sangat, mengerikan sangat. Yang ada ialah orang kafir, orang yang degil. Itu yang ada. Kita orang Islam, mukmin tulen, dah dimatikan semua sekali. Pasal amat ngeri. You bayangkan, planet-planet akan jatuh. Yang ketiga, wa izal biharu fujirat. Apabila air laut meruap. Tengok tadi demi cebak langit. Langit terbelah, bintang-bintang jatuh semua. Bawah bumi pula, air laut tu meruap. Apa dia meluap? Tafsir mengatakan, air tak ada batasan dah. Air laut. Bumi kita ini, alam ini, 2/3 laut, 1/3 saja darat. Cuba bayangkan, bagaimana tiba-tiba Allah potong hijab tu. Yang batasan sekarang ni, air laut tak boleh bercampur dengan air sungai. Air darat tak boleh bercampur pasal ada batasan. Tengok Kuala tu, mana air boleh turun. Tak boleh. Pasal ada hijab kat situ, ada tertutup, ada pagar yang tak nampak lah arahan Allah. Bila kiamat, Allah hilang dia punya hijab tersebut, maka air laut akan meruap, naik tinggi. Naik tinggi, bukan setakat naik tinggi, dalam ayat lain, air laut bertukar menjadi air yang menggelegak. Cuba bayangkan, tsunami kecil saja Aceh tu, sikit saja, hanya bandar Aceh saja. Ini satu dunia yang air naik tinggi dengan panas menggelegak, dia lalu semua sekali dunia ni. Hancur sehancur-hancurnya. Tengok amat mengerikan. Balasan untuk orang yang kafir degil ni, rasakan ketika itu. Mengerikan. Jadi takut dengan ni. Kita takut kan? Takut benda ni. Tengok suasana macam itu. Tapi tak takut lagi berbanding dengan apa yang Allah nak cerita. Itu setakat takut bila air laut pasang, panas, kena kita, mati, hancur kita. Selesailah. Apa takutnya? Tak. Paling takut pun kita mati. Tapi yang Allah nak ceritanya, ada benda lain lagi yang lebih takut daripada ni. Setakat tu kita mati habis. Ayat Al-Quran ni, apa dia takut tu? Takut tu, bila Allah bangkitkan semula kita, itu lebih-lebih menakutkan. Pasal apa takut? Pasal lepas ni, kita akan hidup selama-lamanya. Baru kita nak bermula hidup. Baru kehidupan bermula selepas bunyinya athur yang kedua. Maka kita pun dibangkitkan semula. Ayat berikut. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Apabila kubur-kubur dibongkarkan, maka kita semua, ada hadis mengatakan, hujan turun. Bila hujan turun, maka manusia pun dihidupkan semua sekali. Ada juga tafsir mengatakan dalam badan kita ini ada satu tulang di bahagian belakang ni. Bagi tulang sulbi, tulang apa? Tulang warna kekuningan. Warna itulah. Kalau mayat orang kita suluh dalam gelap, nampak berkilau. Dia kata bila kena tu, kita akan dihidupkan balik benda tu. Jadi suasana macam inilah yang amat mengerikan. Suasana yang bila bangkitkan semula kubur tersebut, maka kita akan amat takutkan sangat ketika tu. Ya, wa izal quburu mu'thirat, maka kita pun dibangkitkan semula. Di situlah ayat-ayat yang lain, wa akhrajatil ardu athqalaha, surah Az-Zalzalah dah.
serta bumi ini mengeluarkan segala isinya. Atas dunia dahulu kita sombong, kita lupa segala nikmat-nikmat Allah atas dunia masa kita hidup dahulu, tapi Allah bongkarkan semua sekali. Di mana tumpuan emas, perak, mana-mana logam-logam yang mahal atas bumi ini akan dikeluarkan. Kata tafsir mengatakan Allah terbalikkan bumi itu. Bumi macam ni tak? Kubur kat dalam. Allah terbalikkan dia, maka kubur itu duduk atas, maka berbondong-bondong, kena hujan tadi, naik besar. Besar segera, bukan besar macam sekarang ni. Bayi, muda, dewasa tu bukan. Dia terus besar. Macam pokok tu. Macam pokok tu besar. Macam pokok yang guna baja yang cantik lah kan. Tu besar pokok tu. Baja tabiku contoh. Tu besar. Maka nak ceritanya, begitulah Allah nak ceritakan, kita dibangkit. Ini orang tak percaya ni. Dibangkitkan semula tak percaya. Banyak ayat-ayat Al-Quran, surah Yasin semua sekali lah. Mana mungkin wahai Muhammad, dia kata ada orang Arab ni. Dia kata mana mungkin lah dah jadi tulang belulang nak hidupkan balik. Mana mungkin. Jadi Allah kata, aku buat macam ini, tengoklah suasana kiamat. Suasana macam ini dibangkitkan balik. Semua dibangkitkan balik. Maka ketika itulah tuan-tuan tengok. Tuan tengok surah Yasin sebagai dalil lah. Tengok ni kita sambil bersantai malam ni. Tengok surah Yasin ayat yang ke-36. Saya guna ni. Jumpa tak? Surah Yasin ayat 36. Saya lama sikit, baru belajar, tak laju lagi. Jumpa tak? Ayat 52. Surah 36 ayat 52. Qalu ya walana tu man ba'athana min marqadina, kan ayat tu. Ada orang tanya, siapa dia tanya ni? Dia tanya tak ada, lupa tanya. Datuk Fadil tanya ayat ni kata ni. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma'adar rahman wa sadaqal mursalin. Orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat bangkit semula ini, bila dia keluar dalam kubur tu, bila Allah athur yang kedua, maka Allah bangkitkan dia balik. Apa kata dia? Dia kata apa ni? Ma wa'ada. Dia kata apa? Qalu ya wailatana, aduhai celakanya kami. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang kejut kami di tempat tidur kami ni? Dia terkejut. Orang tanya, dia kata orang kafir ni tak ada seksa kubur ke? Tiba-tiba dia kata dia tidur. Macam mana nak tafsir ayat ni? Qadim ini dia tempat rehat dia. Tiba-tiba dia kata kami sedang berehat, tiba-tiba celakanya, kenapa, siapa kejutkan kami? Pelik tak? Seolah-olah dalam ayat-ayat yang lain, contoh kisah Fir'aun ke, Fir'aun sedang dibakar pagi dan petang. Tiba-tiba ayat ni kata, dia kata pula orang kafir tadi, orang jahat tadi, ya wailatana man ba'athana min marqadina. Aduhai celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat rehat kami, tempat tidur kami ini? Ditanya macam itu. Apa maksud sini? Ada orang tanya, betul ke tak betul? Tak ada, kalau dia kubur, kenapa dia kata dia sedang rehat? Tafsir mengatakan, kenapa? Tafsir mengatakan, hukuman yang bakal menghukum di depan ni jauh lagi teruk daripada apa hukuman yang dia sekarang ini. Nak ceritanya, hukuman sekarang ni kena bakar, kena panah macam mana pun, seolah-olah macam rehat. Macam kita dalam penjara lah. Penjara kena penjara, tak kena denda, kena lari, pusing ke, macam-macam denda tu. Esok kita jatuh hukuman bunuh. Mana lebih takut? Kita rasa seronok sangat kalau kita masuk penjara, jangan dibunuh saja. Umpama macam itulah. Begini ayat untuk tafsir ayat ni. Maka orang kafir tadi yang kena seksa dalam kubur tadi, dia takut bila dibangkitkan semula. Pasal apa? Dia jumpa dengan amalan-amalan lama dia. Bila jumpa dengan amalan-amalan lama dia, dia tahu dah amalan-amalan lama dia jauh lebih jahat daripada amalan-amalan baik. Dia tahu dah dia buat perkara-perkara syirik, dia buat perkara-perkara bid'ah, maka dia tahu dah dia akan dihumbankan kena ke jahanam kekal selama-lamanya. Maka dia rasa tak nak, takut sangat nak pergi hari hisab tersebut di padang mahsyar untuk ditimbang untuk pergi neraka jahanam. Dia takut sangat, sebab tu dia kata, aduhai celakanya siapa yang kejut aku ini. Nak cerita di sini
Tuan-tuan yang puan-puan yang dimuliakan, begitulah azabnya hari kebangkitan semula. Kita takut atas dunia, takut susah, takut menderita, takut berbagai-bagai, takutlah. Takut ekonomi teruk, takut tak boleh makan, takut berbagai-bagai takut. Paling teruk takut pun Allah cerita tadi, hari kiamat takut. Bulan jatuh, bintang jatuh, air laut bertukar menjadi laut, dia bakar dunia semua. Takut. Tapi takut tak ada apa pun. Takut tu setakat kita kena kita mati. Habis cerita. Tapi yang mengeri lagi ni, kita dibangkit daripada kubur, kita berjumpa dengan suratan amalan kita tu. Itu lagi takut. Itu lagi takut. Pasal apa? Pasal kita akan jumpa dengan suratan amalan kita, yang amat-amat menakutkan. Cuba tuan tengok surah Al-Isra. Ni kita cuba buat cara baru pula, supaya kita tak mengantuk, supaya kita biasakan dengan baca Al-Quran. Surah Al-Isra, surah 17. Surah yang ke 17. Saya pelaju sikit dah ni, pasal ada benda ni lah. Jumpa tak? Surah 17. Ayat 13. Ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi ghunuqih. Dan tiap-tiap orang itu bila bangkit daripada kubur, bila menuju kepada masyarakat tersebut, dikalungkan bahagian nasibnya di leher. Digantung leher kita ni segala amalan kita. Amalan jahat, amalan baik ada gantung dekat leher, bawa dah dia ni. Bawa pergi ke pada masyar nanti. Di pada masyar nanti ada ayat lain pula, Allah akan buat suratan amal sekali lagi, buku suratan amal sekali lagi. Dan pada hari kiamat, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan pada hari kiamat nanti kami keluarkan padanya kitab suratan amalnya pun dah terbukanya. Apa dia? Iqra kitabaka, baca kitabmu sendiri wahai hamba, baca kitabmu sendiri. Apa perangai kamu atas dunia dulu? Lepas tu bila kita beramal dengan ayat-ayat ini kan, takutlah kita nak bercakap. Kadang-kadang kita sekarang ni kita lupa lalai leka pasal jarang beramal dengan ayat macam ni. Imam Ahmad kan, satu dalam kitab tafsir Imam Ahmad, dia sakit lama sebelum dia wafat kan. Dia sakit lama. Sakit lama, dia pun menderita sakit. Orang sakit, kadang dia mengaduh, ada mengaduh tu. Jadi sahabat ketika tu, sahabat dia pergi ziarah dia. Wahai sahabat, aku dengar satu tabi'i, nama dia Taurus sama tabi'i, dia mengatakan setiap dia suruh baca satu ayat, dalam ayat kami dah lupa ayat tu. Dia kata dalam tu dia kata setiap perkataan keluar akan ditulis oleh malaikat. Dia kata aduh, malaikat akan tulis aduh. Mengeluh, panasnya. Setiap benda akan keluar. Sebab tu kena beramal dengan ayat ni. Kita takut nak bercara benda-benda yang nak buka mulut ni. Pasal setiap benda yang kita keluar mulut itu ditulis. Usah kita buat jahat, keluar mulut pun akan ditulis. Akan timbang semua, kira semua sekali tu. Jadi Imam Ahmad pun dengar nasihat sahabat dia. Dia petik kata-kata tabi'in tadi. Mula itu dia sabar. Sakit macam mana pun dia hanya senyap saja. Hanya beristighfar ataupun sebut nama Allah saja. Kita boleh beramal dengan ayat ni. Musibah macam mana sekalipun, kalau boleh kita usahakan supaya beramal dengan ayat, kurangkan percakapan. Pasal mulut kita ni dua perkara aja. Bila kita keluar mulut kita dua kemungkinan aja. Satu dosa, satu pahala. Dua tu je. Malaikat tulis dua-dua. Mulut keluar, selain daripada ada benda manfaat, terus ada dosa terus. Maka setiap saat kita dipenuhi dengan dosa. Kalau kita bercakap mencarut ke, cakap benda-benda tak faedah ke, duduk borak kedai kopi, kisah politik ke, mengumpat sana mengumpat. Jadi bila kita nak mengumpat pun, tengok ayat ni. Kalau mengumpat juga, katalah tersasul juga. Biasa tersasul juga, cepat-cepat istighfar.
Itu beza orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Orang ada ilmu, bila dia salah bercakap sikit, dia buat salah ke bercakap mengapu ke, cepat-cepat astaghfirullahalazim. Pasal Allah tahu. Allah tak dengar tu je. Allah dengar kita mengaku kesalahan kita. Kita tak boleh lari daripada kesalahan-kesalahan. Maka kita pun beristighfarlah bila kita membuat kesalahan-kesalahan tersebut. Nak ceritanya betapa ngerinya hari selepas kiamat. Walaupun Allah nak cerita kiamat itu menakutkan, tapi lepas pada kiamat itu bermulanya penghidupan, hari kebangkitan semula, kita akan jumpa dengan amalan-amalan kita, itu lagi mengerikan. Itu sumpah tu, Allah bersumpah demi langit pecah, demi bintang jatuh, demi air laut yang naik dan bakar semua dunia ini, demi aku bangkitkan semula kamu dalam kubur, aku akan bagi tahu hukuman-hukuman kamu. Maka Allah jawab sumpah tu, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsun, mengetahui setiap jiwa, alimat nafsun, mengetahui setiap orang, ma qaddamat, apa yang diusahakan atas dunia, apa yang dia ditinggalkan atas dunia. Ini jawapan sumpah. Jawapan kepada sumpah tersebut. Maka di situ baru kita tahu setiap perkara apa amalan kita yang sahih. Bila yang sahih kita hantar ke Allah, Allah terima amalan kita. Dan apa kita tak buat amalan kita tak buat, ataupun apa-apa dosa yang kita buat pun sampai kat sana. Maka di situ tiap-tiap orang dia tahu apa amalan yang dibuat dan apa amalan dia tidak buat, dan apa amalan-amalan dia yang bercanggah dengan arahan Allah yang ni Allah tak redha, Allah tak suka, yang ni dia buat syirik, dia buat maksiat, dia buat bid'ah, semua dia tahu ketika itu. Dia tahu semua sekali bila dia tahu ketika inilah, maka amat mengerikan semua sekali. Lepas tu, apa ayat lagi? Jawapan sumpah dia, tiap-tiap orang akan tahu apa-apa amalan yang dia tinggalkan. Maka bila jadi jawapan sumpahnya sebut, maka Allah tegur kita. Allah buat, tadi dipanggil ayat takhwif ukhrawi, ayat-ayat ancaman yang Allah hukum kita. Kamu akan jadi macam ini wahai hamba kalau kamu tak buat sesuatu atas dunia ini. Maka jawapan sumpah dia, kamu akan tahu, kamu akan jumpa dengan amalan kamu siapa. Itu baru kita nak bermula kehidupan. Kita rasa dunia ini dah kehidupan. Sebenarnya dunia ini kehidupan untuk ujian je, tak ada apa pun. Tapi sekarang ni Allah cerita ni, sekarang ni baru bermulanya penghidupan. Kita tengok semua dah berapa amalan kita yang kita buat atas dunia ni, berapa dosa kita yang buat dunia ni, nak pergi menemui Allah dah. Allah jangan keluar. Allah keluar dan Allah nak hukum kita dah. Itu menangis ke apa ke, tak boleh, tak terima dah. Pasal sana darul jaza, sana merupakan negeri untuk menerima hukuman kerana kedegilan kita masa dunia. Maka Allah tanya kita ni, takut-takut kita terlanjur dah dipanggil menemui Allah, tak sempat beramal dengan ayat ni. Maka Allah buat ayat lepas ni dipanggil ayat zajrun. Allah tegur kita. Allah nak tegur kita, iaitu pada ayat berapa? Ayat yang ke-6. Ayat ke-6 tu Allah tegur kita. Zajrun. Allah menegur kita pembaca-pembaca Al-Quran. Jadi kalau kita baca saja tak bertadabbur macam ni, bila kita tahu Allah tegur kita, kita baca awak tak tahu je, laju sedap lagu. Seronoknya aku baca Quran. Pasal suara kita rasa sedap. Suara orang baca Quran ni kita rasa sendiri sedap, tak rasa salah. Orang dengar pun sedap juga. Pasal tidak ada orang marah dengan orang baca Al-Quran. Orang kafir ke, orang yang jahat ke, dia suka dengan Al-Quran. Tengok Cina-Cina surau kita ni. Oh, sedap itu orang nyanyi, dia panggil nyanyi lah. Orang yang ngaji Quran masa bila orang mati baca Yasin tu, sedap itu orang nyanyi. Pasal suara retik sedap, suara Syekh pun, Syekh Sudera, sedap suara dia. Dia suka. Tapi bila mana orang kata benci dengan Quran? Benci Quran bila orang beri makna dia ni, bercanggah dengan amalan dia, baru orang mula benci. Dengan orang-orang mengajar pun orang benci, pasal syaitan yang hasut. Sebab tu orang mengajar tafsir ni, orang tak suka buang masa dengan ustaz ni. Ada perasaan.
Ada pasal apa? Pasal syaitan itu yang hasut dia, jangan dengar. Jangan, betul lah, benda tak penting memahami Quran. Tapi kalau dengan belagu menyanyi, patut orang seronok baca Al-Quran. Kita kalau boleh baca Quran tak faham kan? Kalau boleh satu hari satu juz kita rajin. Nak kita dengar suara kita ni. Lagi sedap, lagi baca, lagi sedap, lagi baca, lagi sedap. Pasal apa? Lembutnya suara kita. Pasal bentuk bahasa. Tapi bila kita baca pemahaman, terkena diri kita. Jadi Allah tegur kita ni, ayat macam ni. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia. Tengok ni. Allah bercakap dengan kita ni, wahai manusia. Wahai Pak Said ke? Wahai Awi ke? Wahai SU ke? Kena fikir macam tu. Oh, Allah tegur aku ni. Kita kena ada macam ini. Apa dia Allah? Tanya macam tu. Pasal nak berkomunikasi dengan Allah. Allah kata, wahai manusia. Ma gharraka. Apa yang menipu daya kamu ni? Dia pesan. Di akhirat akan berlaku benda ni. Kita pergi jumpa Allah. Mati saja. Ini akan jumpa dia. Ma gharraka. Apa yang tipu daya kamu ni? Nak jumpa aku ni? Atas dunia kamu buat apa? Kamu zikir ke pagi? Kamu zikir ke petang? Kamu baca Quran ke hari ni? Berapa kali kamu baca hari ni? Kamu buat baik ke hari ni? Ataupun dalam bahasa lain, magharaka ni, siapa yang menipu kamu atas dunia ini? Kamu mengumpat ke? Kamu solat lambat ke? Kamu tak baca Quran ke? Apa-apa kejahatan kita buat? Akan Allah tanya. Nah, tanya apa? Magharaka, apa yang memperdaya kamu? Birabbika, terhadap Tuhan kamu, Al-Karim. Tuhan pun buat nama dia Al-Karim. Akulah Al-Karim. Aku yang maha mulia, maha pemurah. Apa nak perhaya ni? Tengok. Allah tanya kita. Kamu atas dunia ni, anggap kita mati. Kita mati malam ni, kita mati. Esok, muka nak tanya kita dah. Allah tanya dia ni. Apa yang dia buat atas dunia yang menyebabkan dia hukum macam kita tahu semua dah. Kemana lagi kita? Walaupun ayat lain, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum. Ada kamu tak baca ayat-ayat Allah? Ayat tu, ni balik salah satu pertanyaan dia. Ma gharraka bi rabbika al-karim. Apakah yang memperdayakan kamu yang menyebabkan kamu tak dengar kata-kata aku? Sedangkan aku Al-Karim. Allah kenalkan dia sekarang ni Al-Karim. Akulah Al-Karim. Apa dia Al-Karim? Al-Karim ini maha pemurah dan maha mulia. Apa dia pemurah dia? Tengok. Kita tak solat ke? Kita boleh makan. Kita mengumpat ke? Mulut tak renyuk. Mulut ada pun. Ada rezeki pun. Masih macam tu. Boleh menyawa lagi. Kita wajah macam mana kita berzona, kita mencuba apa-apa. Sihat. Sihat. Nikmat juga. Tengok tak? Tak sepatutnya kita ambil nikmat Allah, hirup udara Allah, haba panas Allah, atas bumi Allah, langit Allah, rumah yang Allah bagi. Tak sanggup kita lawan dia dengan cara kita tak ikut arahan. Sepatutnya. Tapi pasal Allah kata, aku Al-Karim. Kamu degil ke? Kamu lawan aku ke? Kamu tak baca kitab aku ke? Tak apa. Aku Al-Karim. Tapi ingat. Aku akan tanya kamu bila kamu datang menemui aku. Untuk aku hukum kamu, aku akan tanya kamu nanti. Di sini nak cerita di sininya Allah nak ceritakan kenapa kita melakukan degil dengan dia. Siapa yang menipu daya kita atas dunia? Siapa dia? Kenapa kita melewatkan solat sebagai contohnya? Kenapa kita rasa malas sangat datang solat berjemaah? Kenapa kita rasa malas sangat nak bertadabbur ayat Allah, nak baca terjemahan, nak baca Quran? Kenapa kita rasa malas? Kenapa? Dua kemungkinan kita ni. Yang pertama, bisikan malaikat. Ilham daripada malaikat. Yang kedua, bisikan daripada syaitan. Tapi kalau kita malas itu ketandaan, kita menjadi kawan syaitan. Kita rasa marah kalau kata kita berkawan dengan syaitan. Tapi Allah kata, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Siapa yang tak nak faham ayat Al-Quran, aku bagi seekor syaitan menjadi teman setia dia. Nak ragu macam mana ni? Allah kata. Siapa tak nak faham Quran, aku akan bagi syaitan dengan dia. Pasal apa? Menjadi kawan setia dia. Maka wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Tugas syaitan menghalang kamu untuk buat kebaikan. Lepas tu kita rasa tangguhlah, rasa malah dari solat Jumaat, rasa malah duduk dalam majlis ilmu. Sedangkan majlis ilmu ini majlis Allah nak ampun dosa kita. Tak nak ke?
Allah ampun, habis dosa-dosa kita. Pertama. Yang kedua, Allah bagi rahmat kita. Rahmat, tak nak ke? Tapi kita tak nampak. Pasal apa? Syaitan kata, share duduk kat rumah lah. Ada badminton malam ni, piala Thomas, piala Uber lagi. Walaupun Malaysia tak masuk pun, dia fikir lain pula cara tu. Ataupun nak minum teh dengan cucu ke, cucu datang cuti balik semua hari ni. Semua cucu berkumpul kat rumah, nak balik main dengan cucu kat rumah. Nampak tak benda-benda macam ni? Pasal, bila bertembung arahan Allah dengan bisikan syaitan, tengok kita tadi, ma gharraka tadi, siapa yang menipu kamu? Syaitan telah menipu kamu sebenarnya. Kita leka dengan syaitan. Leka dengan apa? Leka dengan syaitan. Saya tak pernah leka dengan syaitan, tak pernah kenal syaitan pun. Leka dengan syaitan inilah tak segerakan nak buat baik tu. Syaitan lah tu. Dalam bahasa lain, kita leka dengan dunia. Bila kita suka dengan keadaan-keadaan dunia yang berlaku ni, saya tengok hiburan ke, tengok perjumpaan kawan-kawan, minum teh, minum kopi ke, maka itulah dunia sebenarnya. Tuan tengok surah Yunus. Surah Yunus. Surah 10. Saya laju sikit, ada menit saya balik lah. Jumpa. Surah 10. Hilang mengantuk. Surah 10 ayat yang ke-7. Baca sendiri. Bila baca Quran, tuan-tuan baca sendiri, baca dengan Allah. Tuan-tuan menghantar bacaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita solat tu, bila kita solat, kita mempersembahkan bacaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok apa kata Allah, kata dalil kita suka dunia ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun. Saya baca terjemahan lah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami pada hari akhirat, yang tidak yakin dengan adanya pembalasan, dan dia redha, berpuas hati, waradu bil hayatid dunya, dia suka dengan dunia semata-mata, serta merasa tenang dan tenteram dengannya. Tenang kalau cucu boleh berkumpul, ada majlis pun kita tenang lagi dah. Kawan ajak minum kopi dekat Starbucks, tak ada kelas pun tak mari dah. Pasal apa? Kita tenang dengan kawan-kawan kita. Ni ayat dia ni. Mereka merasa tenang. Wa ta'ma'annu biha, tenang dengan suasana dunia tu. Sedangkan ada orang mengajar hadis, mengajar tafsir, kita tenang. Itulah syaitan tadi. Maka biha wallazihum an ayatina, dan orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat. Tak mengindah nak baca, tak nak faham ayat ni. Tak indah lah ayat-ayat. Ayat kata duduk majlis ilmu ada pahala, buat sini, maka ulaika ma'wahumun nar. Tengok Allah kata apa? Ulaika, mereka yang demikian, keadaan yang orang yang selesa tenang dengan dunia, lupa nak pergi jumpa Allah, lupa akhirat ini. Ulaika ma'wahum, kami akan hadiah dengan neraka ma'wa. Nama neraka ni ma'wa, neraka jahanam yang panah ni. Bima kanu yaksibu, atas dasar mereka yang telah lakukan, duduk bersenang lenang dengan perkara dunia tadi, maka Allah hadiahkan neraka jahanam dengan dia. Boleh? Situ lah. Ngeri tu. Ayat-ayat tu, kena beriman dengan ayat-ayat yang macam ni. Tengok lagi. Aku tak yakin dengan tu. Tengok ayat selepas dulu tu. Ayat Hud. Surah 11. Surah 11. Ayat 15. Ayat 15. Jumpa. Tuan-tuan baca sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya, sesiapa yang kadar usahanya semata-mata berkenaan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan-perhiasannya, hingga tenang, rasa leka dengan dunia, maka nuwaffi ilaihim, kami akan bagi dengan mereka segala, kami sempurnakan hasil mereka nak dunia tadi, kami bagilah. Dia rasa tenang dengan kawan-kawan Starbucks tadi, kan bagilah ketenangan itu. Hilang segala resah gelisah dia ketika itu. Hilang segala masalah dia. Pasal apa? Pasal boleh borak-borak dengan kawan dia di kedai kopi, bincang politik, bincang apa, mengumpat orang tu, mengumpat orang ni. Hilang. Allah kata, aku hilangkan kepenatan, aku bagi kena dia ketika itu. Maka hilanglah
tension dia pada hari itu. Wazin wa fi ilahim a'malum fiha wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dikurangkan sedikit padanya pun. Maka ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka. Pada hari itu gugurlah apa-apa yang mereka lakukan atas dunia ini. Boleh? Maka begitulah dahsyatnya bisikan syaitan yang kita rasa bukan tuan-tuan puan lah. Kita rasa malas sangat. Saya tengok perubahan saya sendiri pun bila hampir setahun kita tak hari-hari bertadabbur Al-Quran, tak hari-hari bertadabbur tempoh Covid baru ni. Kita kurang duduk dalam majlis-majlis ilmu. Macam saya pula kurang bagi-bagi tazkirah. Lain macam kita rasa malas. Lain macam kita sepatutnya dalam keadaan musibah macam itu kita menambahkan keyakinan kepada Allah, banyak buat amal, banyak solat, tapi sebab kita jarang baca Al-Quran, jarang bertadabbur, darjah keimanan solat itu bagi saya lah makin kurang ketika itu. Sepatutnya makin bertambah pasal ujian Allah. Itulah pasal apa? Pasal kita jarang sekali, bukan hari-hari, bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dah dalil ya. Ayat yang ke sambung lagi. Sambung semula. Maka punca sekali ialah manusia dilalaikan oleh syaitan tadi dengan memberi bisikan-bisikan suka kepada dengan dunia. Maka untuk jawab persoalan Allah tadi, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka, siapa yang berdaya kamu bi rabbika, terhadap Tuhan kamu yang mulia. Allah bagi macam mana pun, hebat macam mana Allah bagi segala bala kamu pun, tapi kamu masih lagi tidak balas jasa Allah tersebut. Ini kenapa kita tak dengar nasihat ilham daripada malaikat? Pasal tenggelam, pasal kita bela syaitan. Kenapa kita bela syaitan? Pasal kita tak amalkan sunnah dalam kehidupan kita. Berapa ramai kita amal zikir pagi yang tak istiqamah? Berapa ramai kita yang tak pernah istiqamah zikir petang? Berapa ramai kita yang tak pernah miss solat rawatib 12 rakaat tu? Nak tidur malam berapa ramai kita ambil air wuduk, baca 3 kul, baca ayat kursi. Kalau kita buat macam tu, insya-Allah ilham malaikat akan datang. Pasal malaikat duduk bersama-sama kita. Ketika itulah baru kita syaitan al-khannas, syaitan yang tenggelam timbul ini, khannas tadi akan lari. Sebab tu kita baca tu kita min syarri ma khannas, kita berlindung pada syaitan yang tenggelam timbul. Pasal untuk malaikat masuk dengan kita. Maka di situlah bila tak ada bisikan tersebutlah kita lalai leka mengikuti tidak balas jasa Allah yang bagi kita, tenggelam. Allah bagi nama dia Al-Karim pun, Allah bagi nama dia Ar-Rahman pun, Allah bagi nama dia Ar-Rahim pun, kita tengok macam tu je. Nah, sebab tu bila kita sunnah kita, bila kita keluar dalil akli, kita tengok langit nak, contoh kita tengok langit, tengok bumi dalam surah apa tu? Apa kita baca tengok langit, tengok bumi? Bukan tengok-tengok saja ni. Tengok-tengok ada tujuan tengok langit tu. Apa dia? Surah Ali Imran, ingat? Apa dia? Baca dia. Ingat ayat tu? Allahu Akbar. Ingat mudah. Ayat 191 surah Imran tu. Rabbana haza apa dah? Rabbana ma khalaqta haza batila wa qina azabannar. Apa tak? Tengok langit tu, Tuhan kata, kamu tengok langit. Bukan tengok saja-saja. Tengok, gelap nak hujan hari ni. Kalau tengok tak, tak ada bintang, tak ada. Bukan. Tengok langit. Hadir hebatnya Allah cipta langit untuk kita. Allah bagi langit kita. Maka berdoa lah. Harus berdoa. Tak? Rabbana ma khalaqta haza batila. Tuhan je langit bukan sia-sia, dia kata. Tuhan yang cipta langit bukan sia-sia. Wahai Allah, aku berlindung daripada neraka jahanam. Barulah sunnah berjalan. Tengok bumi macam tu juga berdoa. Penuh dengan doa, barulah kita dapat pahala tadi. Maka disitulah itu ayatnya. Maka tengok benda-benda dalil akli macam ini, maka jasa Allah terlalu besar dengan kita. Cuma kita saja tenggelam jasa Allah. Baca surah Ali Imran ayat 191, kena hafal tu.
Rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina azabannar. Tengok langit baca pahala, dia tak nampak. Bila kita pergi hari akhirat baru kita seronok tengok. Sekarang ni kita tak nampak benda tu. Maka tengok keadaan macam ini, maka jasa Allah tenggelam. Pasal kita tak nampak Allah wujud, pasal dia gaib. Jadi bagaimana cara kita nak nampak Allah? Nak tahu Allah ada? Hanya baca Al-Quran. Allah mengenakan dia dengan kita. Tadi, apa nama tadi? Al-Karim, Al-Rahman, semua ada sifat-sifat Allah semua sekali, nama sifat Allah. Maka bila kita sebut nama Allah itu, insya-Allah Allah kita kenal dia dan kita mengesahkan dia. Pasal Allah buat kita bukan sia-sia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah buat kita ni bukan sia-sia ni, bukan sebarangan. Bukan sebarangan. Allah kita ni ada hal yang dia buat kita. Untuk meyakinkan kita lagi ni, kita kena banyak tengok dalil-dalil bukti macam ini. Tengok ayat Al-Quran, tengok dalil Maha suci Allah, subhanallah. Rupa-rupanya Allah ni banyak sekali dia cerita. Cuma aku saja sambil lewa dengan yang dia. Tengok surah Qaf. Surah Qaf yang terakhir ni, dalil. Surah Qaf. Surah yang ke-50. Surah Qaf, surah 50. Kalau saya macam biasa buat cerita tazkirah saja, banyak kita tak nak ambil bahagian kan. Bila kita baca ni, insya-Allah bila kita baca, Allah akan buka hati kita insya-Allah. Surah Qaf ayat 27. Ayat 27. Nak tengok besarnya Allah, jasa Allah kepada kita. Besarnya Allah pada kita, tapi kita tak percaya. Kita lebih percaya dengan syaitan, dengan bisikan lagi. Bisikan yang datang mempengaruhi kita sebenarnya. Bisikan-bisikan syaitan ini sebenarnya kita rasa tak salah. Kita rasa tak bersalah bila kita rasa malas datang duduk majlis ilmu. Kita rasa tak apa ni. Minggu depan sempat lagi, ada mantu. Ini ada perasaan macam ni. Dah, setengah tu semayang fardu, masbuk manjang. Kena sendiri dah tu. Maghrib lewat satu rakaat kadang tu. Dah, pasal apa tu? Pasal leka dengan bisikan syaitan. Tak apa, sempat lagi. Kemudian lambat semayang ni. Ada perasaan. Itulah bisikan-bisikan syaitan yang datang dengan kita. Dah, kita percaya, terpengaruh dengan bisikan syaitan. Tengok ayat, nak bukti. Bukti dia ayat 27 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila Allah cerita ayat tu, bila Allah humbangkan kita ke dalam neraka jahanam, bila Allah humbang kita dalam neraka jahanam tadi, maka apa kata ni? Kita marahlah. Kita marah. Kita cari syaitan ini. Kita cari syaitan. Kenapa syaitan ni kita nak suruh syaitan ini yang buat jahatnya. Qala qarinuhu, berkata syaitan tadi semasa ia dihumbangkan neraka jahanam ni. Kita menyalahkan syaitan, kenapalah syaitan kamu yang menyesatkan aku wahai syaitan? Syaitan jawab di dalam neraka nanti dengan berdepan kita. Syaitan temukan kita, nampak kita dengan syaitan balik. Qala qarinuhu, berkatalah qarin syaitan tadi, Rabbana ma ghaituhu, wahai Allah, aku tak sesatkan dia. Kita rasa malah nak buat amal ni, malah nak zikir ni, syaitan yang tipu kita. Maka kita pun dakwa, wahai Allah, aku ni, dia berdalih. Kenapa kita berdalih di hari akhirat? Kita berdalih takut-takut ada ruang untuk Allah ampun kita. Macam dunia ni kan, kita fikir macam dunia ni. Bila kita buat jahat, kita pasang lawyer, ada ruang lawyer tadi guna technical punya point untuk kurangkan hukuman kita. Kita fikir akhirat macam tu. Kita pun depan, wahai Allah, aku tak jahat, tapi syaitan yang tipu aku, menyebabkan aku tergoda dengan dia. Maka syaitan berkatalah,
Qala qarinuhu, maka berkatalah qarin, syaitan tadi, qarin tadi, Rabbana matghaituhu, pada syaitanlah yang sentiasa ni, wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya. Walakin kana fi dhalalim ba'id, tapi dia sendiri yang berada dalam terpeso yang jauh. Dia sendiri yang dengar bisikan aku. Dia tak nampak aku pun, aku bagi bisikan dia, kenapa dia dengar? Sedangkan dia boleh tengok Al-Quran. Al-Quran dah cakap dah kata-kata Allah. Kenapa dia tak percaya? Tengok hujah syaitan. Wahai Polan, kamu masuk neraka sekarang ni, kamu dihukumkan neraka kerana kamu atas dunia, kamu tak ikut hak Allah. Kamu kata aku jahat, kamu kata aku tipu kamu. Bila aku tipu kamu? Aku hanya berbisik je. Kamu tak nampak aku pun, tak dengar pun. Tetapi mata kamu tengok Quran. Kamu dengar kata-kata Allah Al-Quran. Kamu tak kata-kata Allah, kamu kata aku. Nampak tak? Dia pusing macam tu balik. Maka kita yang terkena. Maka qala apa? Allah kata, Allah firman, qala la takhtasimu. Kamu tak payah balas depan aku lah. Kamu tak payah balas depan aku lah, wahai syaitan dengan ahli neraka. La takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Padahal kamu dahulu aku telah beri amaran kepada kamu dan kitab-kitab Quran kami, tapi kamu degil, tak nak bertadabbur kitab-kitab kami. Dalam majlis-majlis kamu tak ada, maka sekarang terimalah hukuman wahai hamba. Nampak tak sekarang ni? Kesan sekarang ini bila kita jasa Allah tenggelam. Kenapa jasa Allah tenggelam? Kita ghaflah dengan ayat-ayat Allah. Kita tak baca Quran sebagaimana kita baca macam ini. Kita baca, kita fikir. Kita baca, kita fikir. Bila kita baca, kita fikir, barulah Allah buka kita. Kalau kita tahu pun, baca saya ulang 3-4 kali pun, kita buat tak tahu. Kita nak beramal dengan perkara-perkara ini. Pasal apa? Pasal hilang. Hilang kerana kita tidak ada usaha nak dekat ke diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ayat yang saya sengaja baca macam itu, ayat yang berikut itu ialah Allah nak timbulkan balik jasa dia. Jasa dia kepada kita, jangan tenggelam. Kamu jangan ikut bisikan syaitan. Kenapa kamu tenggelam aku? Maka Allah pun sekarang ni Allah nak memperkenalkan dia kepada kita pembaca-pembaca Al-Quran. InsyaAllah yang minggu yang berikut, kita tengok bagaimana cara Allah nak memperkenalkan dia kepada kita dalam ayat yang bermula pada ayat yang 8 itu. Allah nak memperkenalkan dia kepada kita bahawasanya Allah jadikan kita bukannya sia-sia. Ada tujuan Allah buat kita. Allah buat kita bukan sia-sia. Allah buat kita dengan tujuan Allah nak bagi syurga dengan kita. Tiba-tiba kita tak nak syurga tersebut. Allah offer semua hamba dia, Allah offer syurga. Tiba-tiba kita tak nak. Bukti kita tak nak. Kita tak yakin dengan adanya hari akhirat. Sebagai tajuk surah ni. Tajuk surah ini adanya hari akhirat, yakni hari pertemuan dengan suratan amalan kita. Tapi kita hanya tahu saja. Tahu kita akan jumpa, tapi kita tidak ada usaha ikhtiar nak balas jasa Allah, nak ikut arahan Allah. Ikhtiar kita hanya ikut nak kepuasan dunia dengan mengikut bisikan-bisikan syaitan, sebagaimana yang saban hari setiap masa syaitan menjadi teman setia kita, maka kita hari-hari duk ikut syaitan saja. Syaitan menjadi fahuwalahu qarin, menjadi teman setia kita. Maka insya-Allah minggu berikut kita tengok bab Allah memperkenalkan diri dia. Siapa dia? Supaya kita balas jasa dia, kita tambahkan amalan-amalan kita, kita usaha ikhtiar nak pergi menemui dia dengan tanpa rasa takut dan duka cita lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.